Assalamualaikum guys, welcome back. Nama Merkin bukanlah satu nama yang asing sebenarnya dekat dalam industri seni hiburan tanah air sebab dia merupakan seorang pelakon yang sangat-sangat famous yang mana dia boleh katakan terkenal sampailah ke peringkat antarabangsa. Betul kan aku baca kan? Siapa dia ni? Oh, okey. Tak apalah, aku terus baca. Ikutkan skrip, katanya dia ni budak hero remaja. Sebenarnya banyak benda yang jadi berkaitan dengan isu Palace, sampaikan benda yang tak berkait pun boleh terkait pasal apa yang terjadi pada saudara kita dekat sana. Aku tengok ramai juga influencer dan juga artis Malaysia yang kena kecam dengan netizen bukan sebab diorang menyuarakan pandangan ataupun diorang menyatakan sokongan diorang kepada Isdegil, tapi sebab diorang tak bersuara langsung. Ada yang defensif dengan alasan yang bodoh dan ada yang memang terus buat-buat bodoh. Pada yang buat-buat tak tahu tu, pada aku tak adalah nak bising sangat. Sebagai contoh si Merkin ni. Memang ramai para peminat dan juga netizen yang mempersoalkan tindakan Merkin yang langsung tak update ataupun yang create awareness pasal apa yang terjadi pada saudara-saudara kita dekat dekat tanah sana. Okey, kita rewind back, kita patah balik ke belakang. Perkara ni semua terjadi kenapa Merkin jadi antara bintang yang jadi fokus orang untuk dikecam ialah kerana dia pernah bergambar dengan Gal Gadot. Dan macam yang kita tahu, Gal Gadot ni merupakan seorang bintang yang sangat spoken, yang sangat verbal dengan menyatakan sokongan dia terhadap Isdegil. Dan boleh kata setiap hari dia akan post perkara-perkara yang berkaitan dengan kempen Isdegil dan menunjukkan yang seolah-olah macam Isdegil ni mangsa dekat sana. Apa yang kita boleh katakan, apa yang dikongsikan oleh Gal Gadot dekat social media dia merupakan propaganda dan tak betul sama sekali. Jadi, bila kata timbul isu pasal Palace baru-baru ni, makanya of course netizen persoalkan tindakan Merkin. Tak tahulah kalau kata bila dah bergambar dengan Gal Gadot tu, si Merkin tu terus macam, aku dah dilama cinta. Aku dah lupa segalanya. Apa yang Gal Gadot cakap, aku okey aja. Taklah, semestinya dia kena kecam sebab dia tak ada kongsi langsung pasal apa-apa update yang berkait dengan negara saudara kita tu. Tapi apa pun, selepas ditekan oleh netizen, akhirnya Merkin bersuara juga yang mana dia ada update status kat social media dia. Dia kata, saya pasti semua orang tahu akan situasi yang sedang berlaku hari ini. Saya seorang Muslim, dididik dengan lengkap oleh ibu bapa saya dengan nilai yang perlu saya tampil dan perjuangkan sebagai seorang Muslim. Wow. Saya tak pernah walau sekali pun berpaling dari pendirian saya itu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menegaskan saya mengutuk dan mengeji sekeras-kerasnya kepanasan dan kezaliman. Sebagai seorang Muslim dan seorang manusia, saya percaya akan tanggungjawab saya untuk terus berusaha menjadi khalifah di bumi pinjaman ini dan memperjuangkan keadilan serta kedamaian. Doa dan harapan saya akan sentiasa terus untuk saudara-saudara kita yang terpaksa menghadapi kepanasan di bumi mereka. Dengan kudrat dan kemampuan yang kecil ini, saya akan terus menjalankan tanggungjawab saya dalam memerangi kezaliman dan menunjukkan akhlak sebagai seorang Muslim yang sebenar. Saya percaya kepada perancangan Allah SWT dan hanya Dia yang akan membalas setiap kezaliman dari awal hingga ke akhir waktu. Untuk itu, saya menyeru kepada saudara-saudara serta rakyat Malaysia keseluruhannya agar terus memperjuangkan kebenaran. Semoga satu hari nanti kedamaian akan tiba dengan izinnya, insya-Allah. So basically aku rasa perenggan hujung tu mungkin dia refer pada pada tanda-tanda kiamat sebagaimana yang kita tahu apa yang bakal terjadi kepada rejim Zionis. Tapi macam mana pun kalau kata dah namanya netizen, memang takkan ada yang berpuas hati 100%, yang mana ada netizen yang mulut dia macam belacan, sampaikan dia kecam Merkin dengan berkata, haha, bodohlah anjir Isdegil ni, goyang, memang rezeki kau bagi makan mak ayah kau di Isdegil, bukan Allah. Type palace, free palace ke apa semua langsung tarak. Bro, rezeki itu dari Tuhan. Kau yakin rezeki kau ada and takut rezeki hilang asbab lain selain Allah hilang seperti sepertiga agama, bro. Ayat-ayat hujung tu aku tak faham. Tapi lepas tu Merkin dia balas dengan dia kata, mak bapak aku kau jangan main anjir. Takkan pernah sekali aku tunduk dengan manusia. Kau ingat tu? Dekat bab ni aku berada dekat side Merkin lah. I mean, kenapa kau cuba nasihat untuk orang ikut agama, tapi dari segi mulut kau sendiri, bukan mulut lah, dari segi tangan kau sendiri, dari segi hati kau sendiri, langsung tak menunjukkan yang kau seorang Muslim. Sampaikan kau boleh keluarkan perkataan anjir tu. Dan Merkin pun sama jugalah kenapa yang dia gunakan perkataan anjir tu. Kalau kata kau memang seorang Muslim, kau tak payahlah nak balas macam tu. Senang kata dua-dua sama naik lah. Tapi dalam bab ni, aku rasa memang tak patut untuk orang tu dia kecam sampai ke tahap masuk sampai mak bapak macam tu. Tak elok. Sebab apa? Sebab yang bangangnya, yang kau pergi petik nama mak bapak orang,
tu dah kenapa? Engkau dengan Yahud tu memang dah tak ada beza dah. Dua-dua pergi mainkan pasal sentimen mak bapak. Contohnya macam Yahud tu, dia dah cakap kata mak bapak diorang ni memang penduduk asal dekat bumi palace tu, dan tanah tu dijanjikan oleh Allah untuk diorang, kepala otak dia. Kalau macam tu, baik kita tak payah nak ada undang-undang tanah dan sebagainya. Main petik nama mak bapak, settle. Dan itulah apa yang diperlakukan oleh sebahagian netizen yang menggunakan nama mak bapak tak ajarlah, mak bapak itu ini boleh semua kan. Korang dah kenapa? Yang sekarang ni masalah yang terjadi ni ataupun fokusnya ialah kepada Merkin sebagai contoh. Jadinya kau kritik tindakan Merkin, bukannya kau kritik fizikal, kau bukan petik dia punya keturunan dan sebagainya. Itu bukan apa yang kita buat. Tapi sebelum apa-apa, aku nak kongsi dulu dengan korang info pasal dunia hiburan. Aku tak cakap ini aku merujuk kepada Merkin, tapi ini pandangan secara keseluruhan dan buatkan aku rasa terpanggil untuk berkongsi dengan korang. Walaupun diorang tak nak mengaku ataupun ada yang refuse untuk bagi tahu dekat followers diorang, tapi kebanyakan influencer ataupun artis dekat luar sana yang senyap pasal isu ni adalah disebabkan diorang dah pun sign ataupun diorang sebenarnya berada di bawah company sponsor yang tak benarkan diorang untuk sentuh sebarang isu berkenaan dengan kempen-kempen politik ataupun isu-isu keagamaan ataupun isu-isu semasa sebagaimana yang berlaku dekat tanah saudara kita dekat sana. Bukan nak kata company-company ni sokong tindakan isdegil, korang kena faham tapi diorang tak nak menunjukkan diorang berat ke arah mana sebab benda ni semua akan efek pada company diorang. Kita boleh tengok apa yang jadi pada McDonald dan juga Starbucks. So itulah apa yang dimaksudkan. Jadi nak ataupun tak nak, influencer ataupun artis ni terpaksa berdiam diri sebabnya diorang takut kalau kata diorang bersuara makanya rezeki tak masuk. Diorang katalah. Dan kalau tanya aku tak tolak bila kata ada orang cakap kata diorang ni bertuhankan klien diorang. Takut sangat kalau kata rezeki tu tak ada, kalau kata ikut telunjuk klien-klien diorang. Aku bila kongsi pasal isu-isu palace ni, aku jujur cakap dengan korang, aku pun goyang juga. Jujur juga aku cakap dengan korang, aku punya income untuk bulan ni jatuh teruk. Lebih kurang lebih daripada 50% sebenarnya. Ikutkan rate berapa yang aku dapat sekarang ni, aku nak bayar bil bulanan pun belum tentu cukup. Tapi aku tak peduli, aku tetap juga nak bercakap pasal palace. Dan aku nak spread awareness dengan cara aku sendiri. Aku sentiasa pegang pada prinsip rezeki milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi apa-apa, aku berserah dan aku tawakal. Pada aku, kalau kata ada jenis-jenis influencer ataupun artis yang kecut bebet dan tak berani untuk share pasal apa yang terjadi pada saudara-saudara kita dekat sana, ikut dia orang lah. Dekat sini, kau yang pilih untuk jadi ular. Kau yang pilih untuk jadi tikus, bukan kita orang. So, kiranya get back balik kepada isu Merkin ni, pada siapa yang duk paksa ataupun yang duk kecam mereka yang tak kongsi awareness pasal apa yang berlaku pada negara sana, hentikan je lah. Kalau kata kita rasa kita nak kongsi, teruskan. InsyaAllah, semoga berkat awareness daripada korang, ada orang yang terbaca ataupun tertengok awareness korang dan diorang pun pergi menyumbang ataupun diorang terus terbuka hati untuk jadi sukarelawan dan pergi terbang ke sana untuk membantu mereka yang sepatutnya ataupun mereka yang memerlukan. InsyaAllah, Allah akan kurniakan juga ganjaran untuk korang. Percayalah. Dia kalau kata dah sampai tahap netizen ni yang siap petik nama mak bapak hanya disebabkan oleh orang tu dia tak nak spread awareness pasal apa yang berlaku, kau ikut mazhab mana sebenarnya? Mazhab Sihak ke apa? Satu lagi trend yang aku nampak dekat sini, ada TikTokers yang langsung dia tak sentuh, dia tak usik, dia tak bercakap ataupun dia tak spread awareness pasal apa yang berlaku dekat negara saudara kita dekat sana, dekat TikTok. Tapi apa yang diorang buat, diorang kongsikan benda-benda ni semua dekat social media platform diorang yang lain. Sebagai contoh Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube dan sebagainya. Benda ni jadi sebab diorang ada kontrak dengan talent agency diorang yang mana diorang tak boleh nak sentuh hal-hal yang berkait dengan apa yang terjadi, macam yang aku cakap tadi tu. Makanya untuk jaga periuk nasi diorang, TikTok diorang tak usik, tapi diorang gunakan platform-platform diorang yang lain yang tak berkait ataupun yang tak terikat dengan kontrak untuk diorang spread awareness. Sebab kadang-kadang kontrak ni dia ada beza-beza. Maksudnya ada kontrak tu exclusively untuk TikTok saja sebagai contoh ataupun untuk satu platform saja. Dan kemudian ada juga yang kontrak exclusively dekat talent tu sendiri. Maksudnya talent tu sendiri tak boleh bercakap apa-apa dekat mana-mana platform. Cuma macam mana pun pada TikTokers for example, aku respect sebabnya diorang maintain dekat TikTok, diorang tak cakap apa-apa, tapi dekat Instagram dan sebagainya diorang tetap juga jalankan tanggungjawab diorang sebagai seorang manusia. Kiranya dekat situ ada balance. Dan ada satu lagi contoh, dalam hal ni aku respect gila dengan Heliza Helmi dan juga adik dia. Sebab apa? Sebab diorang tetap sebarkan kebenaran walaupun diorang dah kena warning dengan platform yang diorang gunakan untuk spread awareness tu, sampaikan yang platform tu kata mungkin diorang akan cancelkan
social media account Heliza Helmi dan juga adik dia. Hanya disebabkan diorang berkongsi apa yang tengah berlaku dekat sana. Kalau tanya aku, orang macam ni lah yang kita patut respect, orang macam ni lah yang kita patut sokong. Biar hilang followers, hilang account ataupun hilang klien, asalkan dapat spread awareness kepada semua orang. Dan satu lagi, pada Heliza, kalau tak silap, suami Heliza, Datuk Seri tu ada hasilkan satu teknologi yang mana boleh gunakan air untuk dikonvertkan jadi bahan api. Mungkin Heliza boleh pujuk Datuk Seri untuk bawa teknologi itu pergi ke tanah saudara kita, sebab rakyat negara sana sekarang ni sangat-sangat perlukan bantuan dari segi electricity dan juga bahan api untuk tujuan perubatan dan sebagainya. Inilah masa yang sesuai untuk tunjukkan teknologi yang didevelop oleh Datuk Seri dan buktikan yang Datuk Seri ni bukan scammer. Cadangan je lah. Kesimpulannya, Merkin tak nak kongsi, lantak sama dia. Kalau dia orang nak kongsi, biar dia orang kongsi dengan ikhlas. Pada aku, apa yang kita kongsi sekarang ni, kita teruskan. Kita tak boleh nak paksa orang untuk berada di medan perang hanya disebabkan kita ikhlas untuk berada dekat sana. Itu bukan apa yang Islam ajar. Dan akhir kata pepantun, beli beras berkampit-kampit, hajat hati ingin menderma. Hanya sebab nak duit, sanggup jilat kaki penaja. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo!